Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu untuk kita sambung perbincangan kita ataupun pengajian kita dalam Sunan Abi Daud. Pada malam ni insya-Allah kita akan sambung hadis yang bab yang ke-13 insya-Allah, dan dalam hadis yang ke-24 insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hari ni kita 3 Februari Dalam perbincangan kita yang minggu lepas 27 Januari hari tu, kita ada baca 3 hadis kan. Kita baca hadis yang ke-21, hadis yang ke-22 dan hadis yang ke-23 Lepas tu kita ada sebut beberapa perkara, beberapa istilah barulah kita sebut. Ana ada guna istilah muhdaram. Satu, ada hadis gharib, hadis aziz, hadis masyhur. Ini istilah-istilah mungkin kalau orang yang tak pernah belajar mungkin dia terkejut lah. Tapi tak apa mula-mula kita dengar dulu, lama-lama nanti kita akan faham lah. Anda tulis lah sebab hari tu ada orang minta anda tulis. Muhdaram ni dia macam ni ni besar tu pen. Muhdaram. Muhdaram. Kan? Muhdaram. Tu tulisan ni tak cantik. Tapi selalunya profesor hebat-hebat tulisan tak cantik. Muhdaram. Mukhdaram ni maksudnya adalah orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia memeluk Islam tetapi dia tak sempat jumpa dengan Nabi. Itu mukhdaram Orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia peluk agama Islam dan dia mati sebagai muslim dan dia tak pernah sempat jumpa direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Itu dipanggil mukhdaram. Ada satu lagi tu dia panggil tabi'in. Tabi'in tu memang tak sempat langsung dengan Nabi Maksudnya dia dilahirkan itu dalam keadaan ketika itu Nabi SAW sudah wafat Tapi yang kita sebut mukhdaram ni pada hayat hidup Nabi itu dia ada, tapi dia tak perlu Islam lagi lepas pada tu ataupun pada masa tu juga dia masuk Islam tapi dia tak jumpa dengan Nabi SAW. Itu mana mukhdaram istilah dia kan. Selalu kita dengar istilah tabi'in, tabi'ut tabi'in kan. Tabi'in tu maksudnya orang tu dilahirkan ketika itu Nabi Muhammad dah wafat dah tu dah wafat dah dan di Islam lah. Dia syarat mesti mati sebagai muslim. Kalau mati sebagai tidak muslim itu tidak boleh dipanggil sebagai mukhdaram, tidak boleh dipanggil sebagai tabi'in tak boleh Dia istilah tu kita kena faham lah. Sebab selalu kita jumpa Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ada satu lagi yang kita terlupa tu, mukhdaram tu. Faham Itu istilah mukhdaram. Hari tu anda disebut lah mukhdaram ni 2 orang anda sebut, iaitu dalam hadis yang ke-22 hari tu Zaid bin Wahab, betul kan? Lepas tu dalam hadis yang ketiga kita sebut nama Syaqiq bin Salamah ataupun singkatan kita sebut hari itulah dalam tengah kita yang lepas. Hadis gharib, hadis aziz kan, sebab dia akan jumpa lagi, kita akan jumpa lagi. Jadi anda sebut dulu biar kita bisa dengar dulu, lama-lama nanti kita akan faham gitu. Okey, lepas tu kita ada sebut hadis yang ke-21 Hadis 21 hari tu kita ada cerita tentang sebenarnya hadis 21 tu dia menjelaskan tentang hadis yang ke-20. Hadis 20 hari itu kita cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dekat antara 2 kubur. Lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil satu pelepah tamar, Nabi pacak kat kubur tu kan. Jadi penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan hadis yang ke-20 itu dibincang dalam hadis yang ke-21 kan. Lepas tu kita bincang hadis yang ke-22. Masa hadis yang ke-22 tu kita ada bincang 3 orang sahabat Nabi yang kita sebut nama. Yang pertama adalah Amr bin Al-As, yang kedua adalah Abdurrahman bin Hasanah, dan yang ketiga adalah Abu Musa Al-Asy'ari Cumanya anda detailkan 2 orang sahabat sahaja, Amr bin Al-As dan Abdurrahman bin Hasanah.
Abu Musa Asy'ari ni waktu lain nanti kita akan detailkan. Anda tak boleh fokus terus, nanti tak bincang hadis kan, sebab nama tu kita akan ulang-ulang jumpa kan. Lepas tu dalam hadis yang ke 22 tu kita ada sebut tentang perbezaan di antara syariat Nabi kita dengan syariat Bani Israel dalam hal yang melibatkan air kencing ataupun najis kena pada pakaian, iaitu bagi syariat mereka kena potong buang. Adapun syariat kita agak senang sikit lah, basuh pun dah memadai. Lepas tu dalam hadis yang ke-23 kita ada sebut seorang sahabat Nabi nama Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dan kita ada cerita hadis tu tentang Nabi SAW kencing berdiri, lepas tu Huzaifah duduk kat belakang Nabi SAW kan. Ingat kita bincang tu Anda ulang balik supaya kita imajinasi balik apa kita mengaji dulu. Begitu insya-Allah. Okey. Hari ini kita masuk bab yang ke-13. Kita minta Ustaz Musa baca sanad dan matan dan tajuk ni insya-Allah. Sila Ustaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Hafiz Abu Dawud Sulaiman. Baca Abu Dawud jangan baca Abi. Abu Dawud baca takut ramai-ramai kita selalu baca Abi Dawud. Dia kadang-kadang ada bacaan dia Abu Daud, ada baca dengan Abi Daud. Jadi macam muqaddimah yang dibaca oleh Ustaz Musa ni, dia kena baca dengan Abu Daud. Qala al-musannifu al-hafiz al-imam Abu Daud. Kalau orang belajar ilmu nahwu dia panggil badal. Badal dan mubdal minhu. Tak apalah, itu sekadar pada pandai dia Ustaz ni. Okey, sila Ustaz. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ab Al-Azdi As-Sijistani. Babu fi ar-rajuli yabulu bil-layli fil ina'i thumma yad'ahu indahu. Itu. Ya, betul Ustaz. Sila Ustaz. Hadatsana Muhammad bin Isa. Hadatsana Haddad an Ibn Jurayj an Ukaimah binti Umaymah binti Ruqayqah an ummiha annaha qalat kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qadarun min aidan tahta saririhi yabulu fihi bil-laili. Okey, taib. Hadis ni kita baca ni tajuk dia adalah babu fi ar-rajul yabulu bil-laili fil ina'i thumma yad'ahu indahu, iaitu bab pada menjelaskan tentang seorang lelaki yang dia kencing pada waktu malam. Lepas tu dia letak satu bekas tu dia letak kat bawah katil dia. Faham tak? Tajuk dia Jadi dia nak ceritanya tentang ini kita dah beromo ni selalu berlaku macam tu lah. Macam mana beromo ni kecil manis lah, darah tinggi lah apa kan. Makanya kadang-kadang malam-malam buta tu kita nak terkencing. Mungkin zaman sekarang ni tak sebeban zaman dahulu, sebab orang dahulu ni nak buang air dia kena pergi dekat jauh kan. Tapi kalau kita sekarang ni dah ada tandas. Jadi timbul persoalan, kita ni sediakan satu bekas air, lepas tu kita kencing dalam tu, kita letak kat bawah katil kita. Itu tajuk yang dibawa oleh Al-Imam Abu Daud lah dalam hadis yang kita nak bincang. Nanti kita akan detailkan panjang lebar, boleh ke tak boleh atau apa hikmah dia, semua kita akan bincang insya-Allah. Okey, itu tajuk bab yang ke-13. Cuma bab yang ke-13. Lepas tu kalau kita tengok hadis yang ke-24 hadis ni secara dasarnya anda sebut dulu perawi Muhammad bin Isa. Ini orang Baghdad. Dan dia ni mati dekat Spanyol. Dia seorang Baghdad. Lepas tu dia berhijrah sampai dekat Spanyol. Pada zaman tu Spanyol Islam orang panggil Andalusia. Cumanya sekarang di bawah orang putih lah, bukan Islam Kristian kan. Tapi kalau dulu tu itu di bawah kategori kerajaan orang Islam, Andalusia. Dia ni mati kat situ. Walaupun asalnya adalah Baghdad. Dia asal Baghdad, dia berhijrah sampai dekat Andalusia dan mati dekat situlah. Dan dia ni Muhammad bin Isa ni guru Imam Abu Daud yang bukan semata-mata mengajar hadis, bahkan dia ni juga adalah faqih, orang alim dalam bidang fiqh. Anda pun dah sebut dalam carangan sebelum ni, ada ulama tu dia alim fiqh tapi tak alim hadis. Ada orang tu alim hadis, dia tak alim fiqh. Dia ada orang macam tu. Jadi kalau orang ni dia alim fiqh, dia tak alim hadis tu yang kadang-kadang tergelincir duk cerita hadis-hadis palsu tu kan. Tapi kalau orang tu mengajar dia alim hadis tak alim fiqh, dia terror lah hadis tapi fiqh dia pula merepek. Lebih biasalah tu kan.
Jadi dia kena alim dua benda lah, dia kena alim. Jadi Muhammad bin Isa ni dia alim kedua-duanya. Lepas tu dia ni belajar daripada guru yang bernama Hajjaj bin Muhammad Al-Masisi. Itu nama penuh dia, Hajjaj bin Muhammad Al-Masisi. Ini atba'un tabi'in. Dia ni dilahirkan di Baghdad dan mati juga di Baghdad. Dia ni kira Baghdad lah, Baghdadi lepas tu dia ambil hadis daripada Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj. Sebenarnya nama Ibnu Jurayj ni kita dah jumpa dalam hadis yang ke-19 itu. Yang kita ada sebut tentang ada orang tu dia berjumpa dengan seorang imam namanya Az-Zuhri. Ingat ada cerita itu. Dia ni mengaji dengan ada seorang guru hebat namanya Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi yang orang nama Ibnu Jurayj ni, dia ni bukanlah belajar dengan Az-Zuhri ni, tak. Jarang-jarang sekali jumpa. Faham tak? Jarang-jarang sekali jumpa. Cuma bila dia jumpa dengan Az-Zuhri ni, dia selalu cakap lah, Syekh mintalah ijazah padaku sanad. Faham tak? Dia ada budaya macam tu kan. Jumpa Tok Guru, Tok Guru ni dia ada sanad ni. Dia ada sanad mengaji an daripada sampai Rasulullah. Jadi jumpa dengan guru tu, dia kata bagilah sanad dekat aku. Guru kata ambil lah sanad ni. Dia bagilah sanad. Contohnya macam Tok Guru tasawuf selalu minta sanad zikir kan. Anas sendiri pun kadang ada orang jumpa minta sanad, Anas tak nak bagi. Siapa tak nak bagi? Kalau nak ambil sanad dengan Anas, kena mengaji dengan Anas. Kalau ambil sanad macam tu, Anas tak nak bagi. Jadi cerita dia, Az-Zuhri ni bila datang orang nama Ibnu Jurayj ni, dia jumpa Az-Zuhri, dia kata bagilah sanad dekat aku. Dia kata ambil lah sanad ni, dia bagi. Dia bukan mengaji pun, sekali-sekali dia jumpa tiba-tiba bila dia riwayatkan hadis, dia saja-saja sebut aku ambil daripada Zuhri. Faham tak? Macam orang dengar betul, macam dia ni mengaji dengan Zuhri sungguh, padahal bukan mengaji pun. Sekali-sekali dia berjumpa jadi hadis tu perawi tu yang nama Ibnu Jurayj tu, dia panggil hadis tu tadlis. Sebab apa dia nak sebut aku belajar daripada Zuhri padahal dia tak belajar pun, nak popular. Macam kita sekarang pun ada saya belajar dengan Ustaz Al-Qardawi. Kan bunyi canggih, murid Qardawi ni kan. Dia nak popular tu itu dia panggil tadlis. Dia berlaku pada zaman dahulu. Yang ni lah Ibnu Jurayj ni, yang kita dah sebut cerita dia tu masa kita bincang hadis yang ke-19 hari tu. Tapi hari ni dia bukan ambil daripada dia bukan ambil daripada Zuhri, tak, dia ambil daripada orang lain nama Hukaimah binti Umaymah bintu Ruqaiqah. Tu nama orang tu, tengok Hukaimah binta Umaymah binti Ruqaiqah. Baca je Hukaimata binti Umaymata binti Ruqaiqata, baca Ruqaiqah. Kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil tasghir, baca dengan tasghir. Kenapa Hukaimata? Tadi Ustaz Musa pun baca Hukaimata, dia panggil ismul ladzi la yang sharif, isim yang tidak boleh berbaris dua. Orang tak baca Hukaimatun, Hukaimatan, tak boleh. Tapi kalau baca Muhammad kan boleh, Muhammadun, betul tak? Tapi ada beberapa kalimah dia tak boleh baca bagi dua. Contoh Ibrahim, orang tak baca Ibrahimun, tak boleh. Ibrahimin tak boleh, dia mesti Ibrahimu, Ibrahima, gitu ya boleh. Manmun tak boleh, bagi dua tak boleh. Jadi antaranya ni lah Hukaimata, begitu baca tak boleh baca Hukaimatan, tak boleh. Itu segi bahasa Arab dia. Sebab ni kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil ismul ladzi la yansharif. Okey, tak apa. Jadi Hukaimah ni dia ambil hadis daripada ibu dia sendiri, mak dia sendiri, an ummiha. Ummi tu mak lah, mak dia tu nama apa? Umaymah binti Ruqaiqah lah. Kan nama penuh dia Hukaimah binti Umaymah binti Ruqaiqah, betul jadi mak dia lah ceritanya. Mak dia nama Umaymah binti Ruqaiqah. Mak dia Umaymah itu sahabat. Mak dia tu sahabiah. Mak dia. Yang Hukaimah tu bukan sahabiah. Nanti anda akan cerita detail lagi Okey, siapa dia mak dia ni? Umaymah binti Ruqaiqah ni siapa dia sebenarnya Umaymah binti Ruqaiqah ni dia ni adalah anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Situ duduk. Okey, dia ni anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Sebab Khadijah binti Khuwailid ni mak dia tu yang nama Ruqaiqah tu. Ruqaiqah tu adik beradik dengan Khadijah. Khadijah ni siapa dia? Isteri Nabi SAW. Nampak tak dia punya cerita dia? Jadi Umaymah ni sahabiah. Dia adalah sahabiah. Cuma kat sini dia tak bubuh bin bapak dia, betul tak?
Patut Umaymah binti bapak lah. Dia tak bubuh binti bapak, dia bubuh binti mak. Sebab mak tu popular, bapak tak popular. Tu kebiasaan biasa lagu tu dia bukan jadi salah sebenarnya kalau kita bin dengan bin mak. Sebab kadang-kadang mak tu tak popular, bapak tak popular. Jadi orang nak mudahkan kenal, bubuh nama bin mak. Sebab dah mati. Apa dia? Sebab dah mati. Kalau kita talqin tu sebab dah mati. Kan? Itu kita lah, itu orang Melayu lah, tak ada kaitan dengan agama sebenarnya. Itu betul-betul orang Melayu kan. Tapi sebenarnya yang ulama-ulama hadis ni kadang-kadang disebut nama mak itu sebab itu lebih dikenali. Mak dia lebih popular. Sebab apa mak dia tu adik-beradik Khadijah. Lepas tu nama bapak dia apa sebenarnya? Timbul soalan. Bapak dia nama Abdun bin Bajjad. Abdun bin Bajjad, maknanya Umaymah binti Abdun bin Al-Bajjaj. Tu betul bapak dia. Tapi bapak kita dengar apa siapa dia Pak Haji ni. Kan tak kenal kan. Tapi kalau sebut Ruqayyah orang kenal. Yang ni adik-beradik dengan Khadijah binti Khuwailid. Tu asal cerita dia lah gitu. Okey, dia ni antara sahabiah yang terlibat dalam perang Mu'tah. Kita tahu pada tahun 8 Hijriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hantar seorang utusan untuk pergi dekat Raja Syam yang ketika itu beragama Nasrani. Okey, kita kena faham macam ni. Dulu konsep kerajaan dahulu dia tak macam sekarang. Bila kita sebut Syam ni, dia besar, dia luas. Dan bila sebut Syam ni, antaranya Palestin, Jordan, sebahagian Saudi, mana lagi? Syria kan. Itu dipanggil Syam pada masa tu. Jadi besarlah. Ni orang putih belaka ni, dia pecah-pecah kita ni kan. Okey, bila besar Syam itu, pada masa tu Syam ni di bawah taklukan Rom. Pada zaman Nabi ingat, di bawah taklukan Rom. Sebab kalau kita baca dalam Quran ada disebut dua tamadun besar pada ketika itu, Rom dan Farsi. Betul tak? Jadi bila sebut Rom dan Farsi, dia orang ni adalah kuasa besar dan dia orang ni ada maharaja dia. Tu zaman tu lah. Kalau kita nak pergi lagi awal tu ada maharaja Cina tu. Betul lah kan? Tamadun China tu kan. Yang kita cerita ni pada era Nabi SAW. Okey, Rom ni dia ada menguasai beberapa tanah-tanah kecil. Makanya ada raja, dia ada maharaja dia. Betul tak? Macam kita tengok maharaja Lawak tu lah. Dia mula-mulakan Raja Lawak, baru pergi maharaja Lawak. Betul tak? Maharaja ni kira besar lah, Tagaban lah kan. Faham kan? Dia ada raja, dia ada maharaja. Jadi dulu kan dia ada maharaja besar dia, Rom tu lah kan. Jadi Rom, pusat pemerintahan dia Itali tu lah, Rom tu kan. Lepas tu kita bisa dengar nama Heraklius. Heraklius, Arab sebut Heraklius. Ya, tu raja dia, raja Rom besar tu kan. Okey, dia ada raja kecil tu. Raja kecil tu ada tapak-tapak dia. Contoh macam Syam. Syam itu ada seorang raja kat situ. Faham Jadi raja dia kat situ, kita ingat baca balik sejarah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah yang Nabi Muhammad SAW nak masuk Mekah, orang kafir tak bagi. Ingat balik cerita tu. Bila tak bagi, berlaku perjanjian. Dalam perjanjian itu Nabi bersetuju tak berperang selama 10 tahun. Betul kan? Tak berperang selama 10 tahun. Peluang itu digunakan oleh Nabi SAW untuk hantar surat kepada raja-raja ni ajak pada Islam. Antaranya Nabi hantar surat dekat Bahrain, hantar surat dekat Mesir, ajak raja Mesir masuk Islam. Ada yang belum Islam. Raja Bahrain masa tu masuk Islam. Raja Mesir tak masuk Islam. Antara yang dihantar surat oleh Nabi Muhammad SAW ni adalah Raja Rom dekat Syam tu. Bukan dekat pusat besar tu, bukan. Faham Bukan maharaja, Raja Rom. Raja Rom itu di Syam. Nabi Muhammad SAW hantarlah seorang utusan Nabi namanya Al-Haris bin Umair Al-Azdi. Al-Haris bin Umair Al-Azdi. Itu tukang bawa surat Nabi. Dia bawa. Kalau kita tengok Ar-Risalah tu, filem orang buat kan, ada orang bawa surat, dia baca surat Bismillahirrahmanirrahim kan, min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslim taslam. Baca kan, tengok dalam filem tu kan. Macam tu lah. Dia bawa surat tu, utusan Nabi tu. Yang utusan Nabi tu nama Al-Haris bin Umair Al-Azdi nama dia. Dalam perjalanan nak sampai tu, tiba-tiba dihalang oleh seorang lelaki nama Syurahbil bin Amru Al-Ghassani nama dia. Syurahbil nama dia. Ni jahat lah. Syurahbil ni dia pergi tahan si utusan Nabi Al-Haris ni. Al-Haris ni kita mudah-mudah kata postman lah. Rasa tak sedap, duta. Tu pun sedap kan. Duta.
Jadi bila duta Nabi pergi tu, dia pergi halang tu, dia pergi bunuh hamba Allah ni. Okey, bila bunuh, antara undang-undang dahulu, bunuh duta boleh isytihar perang. Faham tak? Maka di situ Nabi pun isytihar perang. Berlakulah satu perang, dia panggil perang Mu'tah. Faham Mu'tah tu Ustaz Musa pernah sampai lah kot kat Jordan kan. Mu'tah tu. Situ lah tempat dia. Jadi berlaku perang. Perang itu Nabi tak pergi. Nabi hantar sahabat pergi. 3 orang yang Nabi Muhammad SAW lantik untuk jadi panglima perang, dan 3-3 mati. Siapa dia? Yang pertama Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Anak angkat Nabi SAW, yang Nabi sayang sangat-sangat tu kan, seorang. Yang kedua adalah Ja'far bin Abi Talib. Yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Kita baca balik kisah semasa dalam perang itu, Ja'far ni mati, tangan dia terputus sebab dia diarahkan untuk jaga bendera Islam. Jadi orang kafir tengok, kita kena serang dia ni lah, sebab bagi jatuh bendera dulu. Dari Ja'far bin Abi Talib, dia pegang bendera tu, orang tetak putus tangan dia. Dia peluk, pegang tangan kiri, orang tetak tangan kiri, putus tangan kiri. Dia peluk, orang bunuh dia, mati dia. Ja'far bin Abi Talib. Ja'far ni abang kepada Sayyidina Ali. Ingat Okey, bila mati Ja'far ni, Nabi Muhammad kata, aku nampak Ja'far dalam syurga ada sayap dan boleh terbang dalam syurga. Makanya Nabi Muhammad gelarkan dia Ja'farut Tayyar, dia panggil. Ja'farut Tayyar. Tayyar ni maksudnya orang boleh terbang. Kita panggil kapal terbang tahu Ta'irah dia panggil. Kan? Ta'irah tu yang ada sayap tu lah. Jadi Ja'far ni Allah Ta'ala anugerahkan dia 2 sayap dan dia boleh terbang dalam syurga sebab mempertahankan bendera Islam tu. Okey, habis perang, balik perang. Kan? Nabi Muhammad sambut. Bila Nabi SAW sambut, Nabi Muhammad ni jumpa dengan anak-anak Ja'far. Anak Ja'far ni pegang. Nabi tanya, mana bapa kami? Agak-agak apa perasaan Nabi? Oh, kalau kita pun jam kan? Pun lalu Nabi Muhammad kata, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Wahai sahabat-sahabat sekalian, marilah kita ramai-ramai buat makan untuk keluarga Ja'far. Itu yang cerita buat makan untuk orang mati tu. Faham tak? Sebenarnya yang kena buat itu bukan tuan rumah, yang buat tu orang lain. Boleh faham? Faham Yang kita ni keluarga dia buat, terbalik habis. Nabi ajar lain, kita ajar lain. Faham cerita dia? Anak cerita ni, orang yang terlibat dalam perang tu antara ni lah seorang muslimat. Namanya Umaymah binti Ruqaiqah. Umaymah binti Ruqaiqah. Itu antara yang terlibat. Kalau nama penuh dia At-Taimiyah, ada belakang pula. Itu dia punya etnik, keturunan dia. Etnik macam kita lah. Wan Husain Al-Kelantani. Orang Kelantan. Tu ya. Faham tak? Sini nak buat apa? Al-Malakawi. Bedal je lah. Dia At-Taimiyah tu dia punya etnik lah, etnik keturunan dia. Gitu. Boleh faham Okey. Hadis ni kalau kita tengok daripada sudut sanad, ada berlaku debat sikit. Anda cerita sanad dulu, baru anda cerita matan Okey, sanad dia yang problemnya adalah ada beberapa kupasan daripada ulama-ulama Islam berkenaan dengan sanad ni. Imam Az-Zahabi kata hadis ni perawi anak kepada Ruqaiqah ni, anak kepada Umaymah ni, nama Hukaimah tu kan. Hukaimah ni dikatakan sebagai majhul. Okey, apa itu majhul? Yang ni nak perjelas panjang lebar ni, nak tulis warna putih. Anda tulis warna putih. Dia tulis ni nampak sikit Dia orang ni bila cerita ulama hadis ni ada satu istilah dia panggil majhul. Majhul ni daripada kalimah jahil. Jahil ni maksudnya tidak dikenali. Orang tak kenal dia. Semua orang kata orang tak kenal dia. Tak kenal ni dia ada 4 jenis tak kenal dalam ilmu hadis. Ada 4 jenis. Yang pertama dia panggil mubham. Yang kedua dia panggil majhulul ain. Yang ketiga dia panggil majhulul hal. Yang keempat dia panggil mastur. Apa benda semua ni? Ini semua istilah yang perlu kita perjelaskan. Okey, mubham ni kadang-kadang ada ulama hadis tu dia riwayatkan berkata guru aku. Ialah guru kau tu siapa? Betul tak? Kita akan tanya kan.
Dia kata qala syaikhi, berkata syekh aku, guru aku. Kadang-kadang ada ustaz duk ceramah lagu tu kan. Guru saya berkata. Yalah betul lah, guru kau tu siapa? Faham itu tu majhul lah tu, orang tak kenal tu. Jadi kalau ada ustaz duk ceramah berkata guru saya, cerita tu tak boleh pakai sebenarnya. Faham tak? Cerita tak boleh pakai. Ramai orang dapat lagu tu. Guru saya lah cakap, kata dia. Tapi dia tak sebut guru nama apa. Jadi apabila mubham, dia kata berkata guru saya, ataupun berkatalah seseorang lelaki. Faham Yang tu dia panggil mubham. Faham Satu. Yang kedua, dia panggil majhulul ain. Ain ni mana apa ain? Ain ni yang apa yang kita nampak lihat dengan mata. Ainun makna mata. Betul Jadi ain ni kita boleh lihat dengan mata. Majhulul ain ni adalah ada seseorang perawi tu, ada orang cerita, cuba cerita seorang dia pasal ambil daripada dia. Macam ni. Seorang guru, murid ni seorang je. Faham tak? Seorang guru, murid dia seorang dia. Kita baca dalam hadis, tiba-tiba disebut nama Fulan bin Fulan. Contohlah kan? Sebutlah contoh. Buat nama siapa Anda boleh nama anda lah. Wan Ji Wan Hussein. Kita baca dalam kitab hadis, jumpalah contoh nama Wan Ji Wan Hussein. Contoh. Cuba kita cari siapa yang belajar dengan dia. Cari. Seorang dia. Semua kita hadis seorang dia belajar dengan dia. Faham tak? Seorang dia belajar dengan dia. Okey, bila seorang dia belajar dengan dia, kita tanya lagi, dia ni anak siapa? Dia ni beranak kat mana? Mati bila? Faham tak? Tak tahu. Semua tu kita tak tahu. Hanya kita tahu nama dia je. Faham tak? Dah tahu satu nama. Lepas tu yang ambil, seorang murid dia belajar dengan dia. Punya teruknya Tok Guru ni. Faham tak? Punya teruk. Seorang je nak belajar dengan dia. Orang semua tak nak belajar dengan dia. Faham Jadi disebabkan begitu, maka ia dipanggil sebagai majhulul ain. Faham Kita tahu nama dia tu, tapi detail dia tu tak ada. Lepas tu seorang dia belajar dengan dia. Faham Ada pula yang kedua, dia panggil majhulul ain, majhulul hal. Majhulul ain, majhulul hal Majhulul hal ni ada dua orang murid belajar daripada dia. Dua orang pula, ni seorang dia. Jadi bila dua orang murid belajar dengan dia, lepas tu kita pergi cari pula. Macam contoh nama Fulan Wan Ji Wan Hussein contoh. Okey, cari murid dia. Cari kitab hadis ni. Kitab hadis ni bukan kitab Abu Daud je. Semua kitab-kitab hadis tu. Faham Nasai, Bukhari lah, begitulah. Kita pun jumpa seorang murid dia. Bila jumpa seorang, maksudnya dia majhulul ain. Ada tak yang kedua? Ada. Kalau ada yang kedua, dia panggil majhulul hal, dia panggil. Agak kuat sikit daripada yang majhulul ain. Betul tak? Boleh faham Lepas tu, bila dah ada dua orang, anak murid dia, kita cari pula, ada tak orang pergi kritik dia ni? Ada tak orang cerita dia ni? Beranak kat mana? Belajar kat mana? Ada tak? Tak ada. Disebabkan tak ada, maka dipanggil sebagai majhulul hal. Faham Ada pula ketiga, mastur dia panggil. Mastur mastur ni macam majhulul hal. Macam tetapi dua orang yang pergi ambil tu daripada dia tu, dua murid ni cukup popular. Murid dia tu popular. Faham tak? Guru tak popular, murid popular. Faham maka dipanggil sebagai mastur. Faham tak? Okey, apa implikasi pada riwayat hadis ni? Duk cerita mubham lah, sedap lah kita goreng ni. Betul dah. Implikasi pada hadis. Okey, hadis ni kita disebutkan dia ada sahih, dia ada dhaif. Betul? Bila majhul, mesti dhaif. Mesti dhaif. Cumanya, bila sebut dhaif, kita ada guna istilah syawahid mutaba'ah. Menguatkan hadis yang lemah. Hadis tu lemah. Ada hadis yang lemah nak menguatkan hadis yang lemah tadi. Ingat kita cerita sebelum ni kan? Kita panggil syawahid ke mutaba'ah, rembat je lah. Okey, bila satu hadis tu dhaif, tiba-tiba ada hadis dhaif yang kedua. Hadis dhaif kedua ni, dia nak menguatkan hadis yang pertama. Bila nak kuat ni, jika hadis dhaif itu perawi dia adalah ni mubham dan majhulul ain, hadis itu tidak boleh menguatkan hadis dhaif. Faham? Dia tak boleh menguatkan hadis yang dhaif jika orang tu mubham ataupun majhulul ain. Tapi kalau perawi itu majhulul hal dan mastur, yang tu boleh menguatkan hadis yang dhaif. Boleh faham? Faham Boleh
Jadi kadang-kadang kata hadis ni boleh jadi mutama'ah kepada hadis yang dhaif tadi. Maka kita boleh hujah, kata dia. Kita kena tanya balik. Yalah, dhaif sebab apa? Dia kata majhul. Majhul yang mana? Tanya soalan kan. Kalau orang belajar hadis sikit-sikit, tanya soalan tu dia pening. Sudah. Tapi kalau orang belajar dalam, ini majhulul ain, ini mubaham. Dia clear tapi kalau ini masdur, kalau masdur ataupun majhulul hal, maka boleh diangkat untuk menjadi sahih. Faham untuk menguatkan hadis yang dhaif. Dia dhaif, tapi dhaif menguatkan hadis dhaif yang lain. Nampak beza dia? Okey, kita timbul persoalan perawi kat sini. Hukaimah binti Umaymah. Dia ni majhul. Tapi persoalannya majhul yang mana? Itu persoalan dia. Mubaham ke, majhulul ain ke, majhulul hal ke, mastur. Ulama hadis semua kata majhul. Betul dia majhul. Cumanya ulama hadis jarang sangat mendetailkan dia ni majhul yang mana. Itu persoalan dia. Bila kita semak, berapa orang yang belajar daripada dia? Yang pertama, ni lah Ibnu Jurayj. Jumpa dah seorang. Betul kan? Okey, ada tak yang kedua? Rupa-rupanya ada. Ada. Kan? Ana cari-cari, ana jumpa. Cari. Kan? Sebelum ana datang tadi, ana buka cari-cari. Jumpa seorang dalam Sunan Abi Daud juga. Namanya Yahya bin Abi Sufyan. 2 orang. Dalam kitab Sunan Abi Daud, hadis 1741. Nak cari-cari jumpa. 2 orang. Maksudnya dia bukan mubaham, dia bukan majhulul ain, tetapi dia adalah majhulul hal. Faham Dia majhulul hal. Okey, kalau dia majhulul hal, boleh tak hadis ni dhaif kan? Dia dhaif kan? Tapi boleh tak dia nak menguatkan hadis yang sahih, ada yang dhaif yang lain? Boleh. Boleh faham Apa dia? Dia jadi hadis hasan. Tak. Dia bukan menguatkan sanad. Untuk untuk mutaba'ah. Dia bukan hadis hasan lain. Dia bukan hadis hasan ni. Dia dhaif. Tapi dhaif boleh menguatkan hadis yang dhaif yang lain. Dari sudut bukan nak cerita lagu mana? Susah. Hasan bukan. Dia bukan. Segi hukum ada implikasi. Hukum ni tak nak cerita. Anda tak cerita hukum Tapi kalau kita hadis ni hasan, nanti dulu. Hadis ni dhaif. Faham Hadis ni dikira sebagai dhaif. Sebab itulah Syu'aib Al-Arnaud kata isnaduhu dhaif. Sanadnya dhaif. Faham? Sanadnya dhaif. Tu anak ada buat nota kat bawah, cuba tengok. Nota anak kan? Isnaduhu dhaif. Itu kata siapa? Syu'aib Al-Arnaud. Okey, sekarang ni tiba-tiba datang Syekh Albani. Ni nak cerita tu yang pertama tadi, Syu'aib Al-Arnaud. Dia kata dhaif. Sebab apa? Sebab kini lah. Yang sebut sanad ni kan. Tiba-tiba datang siapa ni, Syekh Albani rahimahullah. Dia kata hasanun sahih. Dia guna istilah tu pula. Hasan pula. Kan? Hasanun sahih. Apa maksud hasanun sahih? Sebab dia ni kata Syekh Albani ni, aku buat penelitian, aku jumpa seorang imam, nama imam itu adalah Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban ni dalam kitab dia ada karang satu kitab, nama kitabnya adalah Perawi-perawi Siqah. Nama kitab dia. Dia senaraikan semua nama-nama perawi yang siqah. Bila majhul, dia bukan siqah. Faham tak? Dia majhul, maka dia tidak siqah. Syekh Albani bawa dalam kitab dia siqah, dia bawa nama Pak Haji ni, nama Minah ni. Faham tak? Ni nama Hukaimah ni ada dalam kitab dia. Jadi bila ada nama dia, makanya Syekh Albani kata, sebab itulah aku kata hasan hadis ni. Sebab bermaksud dia ni mengikut Ibnu Hibban, siqah juga, boleh dipercayai, bukan majhul juga. Faham tak? Boleh faham maka dia pun kata hadis ni hasan, ikut pandangan Syekh Albani. Tapi Arnaud kata no. Pada aku dia lemah. Kan? Sebab dia bawa kategori majhulu al-hal. Ini perbahasan sanad Boleh insya-Allah Boleh mengaji lagu tu. Okey, bila dia kata Syu'aib Al-Arnaud kritik Syekh Albani. Dia kata aku tak setuju. Sebab apa? Sebab Ibnu Hibban ni terkenal tasahul. Maksudnya dia ni bermudah-mudah untuk nak mengatakan orang ni siqah. Faham tak? Jadi mudah-mudah dia tak nak detail, tak ada. Maka disebabkan itu Syu'aib Al-Arnaud mengekalkan pendapat dia hadis ini sebagai dhaif. Sanadnya dhaif. Faham Tapi Albani kata tak, ia dikira sebagai hasan. Sebab apa? Sebab aku cek dalam as-siqat, aku dapati salah satu namanya Hukaimah ada.
maka aku kata dia ni hasan. Boleh faham? Ini segi sanad segi sanad. Matan kita tak cerita lagi ni, matan ni. Ana baru cerita step by step tu. Okey, baru kita pergi pada matan. Bila kita semak pada matan, rupa-rupanya hadis ni ada diriwayatkan oleh kitab lain. Kitab lain yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallam. Yang ni siapa dia riwayat? Umaymah binti Ruqaiqah, betul? Rupa-rupa ada muslimat lain pada zaman Nabi Muhammad sallam yang turut cerita hadis ni, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Faham Maksudnya ada orang lain jugalah cerita hadis ni. Point dia. Okey. Cerita Aisyah ni pula, matan dia kata inna Nabi sallam awsa ila Ali. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dia bagi wasiat kepada Ali. Dia bagi wasiat kepada Ali supaya bawa kepada Nabi Muhammad satu bekas air untuk Nabi Muhammad kencing dalam bekas itu. Dan ketika itu Nabi tengah sakit. Dalam hadis sebut fan khanasat nafsuhu, badan Nabi semakin lemah. Maksudnya ketika itu Nabi sedang sakit. Okey, kita tengok mata hadis ni. Ruqaiqah ni dia kata apa? Umaymah ni dia kata apa? Dia kata annaha qalat. Tengok matan kitab. Annaha qalat, sesungguhnya dia siapa di sini? Umaymah berkata, qalat berkata, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qadahun. Qadah bukan Kedah bukan negeri Kedah loh. Tak ada kaitan dengan negeri Kedah. Qadahun ni maksudnya bekas yang diperbuat daripada kayu. Bekas yang diperbuat daripada kayu. Ambil kayu, pahat-pahat jadi bekas. Faham tak? Dalam hadis ni dia kata min. Tadi Ustaz Musa baca aidan, baca bagi atas Dalam kitab ni dia baca dengan aidan. Yang nota kita pun baca bagi bawah, betul tak? Kan? Hari tu pun Ustaz Musa dah sebut dia baca dengan aidan. Sebab dalam Syu'aib Al-Arnaud dia ada kod kupasan daripada Al-Imam As-Sayuti. Kan? Dia kod kupasan Imam Sayuti, dia kata bacaan yang betul adalah aidan, bagi atas bukan bagi bawah. Sebab apa? Sebab dia mangkuk daripada kayu, betul? Lepas tu dekat luar tu disulam menggunakan aidan. Begitu. Aidan ni apa dia? Aidan ni kita terjemah Melayu ni adalah tandan. Pisang, lepas tu ada buah-buah, lepas tu yang tengah tu panggil apa? Tandan Tandan Pelepah tamah daun banyak tu. Lepas tu yang kayu tengah-tengah tu. Tandan kan? Dia tandan tu, kalau kita ambil kulit tu, orang Arab ni dia ambil kulit tu, lepas tu dia sulam-sulam bentuk kayu, bentuk macam mangkuk, dia buang mangkuk, dia letak bentuk kat luar. Faham tak? Jadi bacaan dia adalah aidan, bukan aidan. Tu bacaan betul Sebab kalau aidan maknanya kayu. Macam mana mangkuk kayu daripada kayu? Tak payahlah sebut aidan dah. Sebab qadah tu mana mangkuk kayu dah. Betul tak? Maka disebabkan itu Imam Sayuti kata bacaan betulnya bukan aidan. Bacaan betul adalah aidan, bagi atas. Bagi atas sebut yang sama kan? Tapi pencetaknya ni salah dia baca. Dia tulis bukan cetak lah. Kan? Dia memang banyak nuskah baca dengan aidan. Anda pun semak banyak, semua baca dengan aidan. Cumanya Imam As-Sayuti dia kritik. Dia kata bacaan betulnya bukan aidan, bukan aidan, bacanya aidan. Faham jadi kita ambil tandan tamar tu, kan orang buang dia punya kulit tu kan. Kulit tu kan macam keras sikit. Lepas tu dia lipat-lipat sulam-sulam jadi penutup mangkuk. Jadi apa? Mangkuk tu yang kat luar, tak bagi cantik tu. Faham boleh? Panggil aidan. Nampak Syak, payah juga nak syarah macam tu. Okey, tak apalah, nak ceritanya aidan tu. Sekarang ni ada mangkuk, dalam hadis ni kata Nabi Muhammad ni ada mangkuk tahta saririhi, bawah katil yabulu fihi bilaili, Nabi kencing dalam bekas itu pada waktu malam. Maksudnya Nabi Muhammad ni dekat katil dia tidur tu, dia kat bawah tu dia ada satu mangkuk yang aidan tadi tu. Lepas tu Nabi kencing kat situ malam-malam. Okey, kita dah nampak status hadis dia apa? Dhaif. Nampak Dhaif. Tu cerita dia. Sebenarnya kalau kita semak lagi hadis ni jadi sambungan cerita.
Hadis ni ada sambungan cerita. Kita bisa dengar tak orang duk cerita pasal orang minum air kencing Nabi? Bisa dengar cerita tu? Bisa dengar? Hadis ni dia tak cerita sampai habis. Sebab apa? Abu Daud bukan point nak cerita yang orang minum air kencing tu. Dia tak nak cerita yang tu. Dia nak cerita tajuk kita bincang ni. Faham tak? Berkenaan dengan air kencing, kena pakaian lah, semayang lah. Itu yang nak cerita. Tu faham Jadi sebab itulah dia tak mari panjang, jalan cerita yang panjang yang menceritakan tentang isu orang minum air kencing. Tapi kalau kita buka dalam Tibrani, anda bawa kitab Tibrani dua tempat dalam kitab sunat, dalam kitab Tibrani. Yang pertama adalah dalam hadis yang ke-447, yang kedua adalah dalam hadis yang ke-527. Dua kitab ni, dua hadis dalam kitab ni, dia mari cerita tentang Nabi Muhammad SAW malam tu dia kencing dekat dalam bekas air tu, dia letak kat bawah katil. Lepas tu Nabi bangun pagi, Nabi tengok air kencing tu dah habis. Bila dah habis, Nabi tanya siapa minum, gimana air kencing ni. Lalu maka Umaymah ni bagi tahu. Umaymah tadi sebut Umaymah Umaymah ni bagi tahu, dia kata ada seorang perempuan telah minum air kencing itu. Lalu Nabi Muhammad SAW kata, orang yang kencing itu, kata Nabi, laqad ihtadharat minan nar bihidhar. Dia ni telah terselamat daripada azab api neraka. Hadis ni. Okey, isu dia sekarang. Jangan dah percaya lagi ni. Anda mau cerita dulu. Terus percaya berat. Anda mau cerita ni, mau kita nak bahas lah. Jadi kalau kita tengok cerita ni, maksudnya ada orang minum kencing Nabi. Siapa yang minum kencing Nabi, maka dia terselamat azab neraka. Faham macam tu kan? Kita faham macam tu Okey, maka bila terima hadis, jangan terima terus. Kita kena teliti sahih ke tidak. Kita dah bahas sanad tadi kan, problem pada Hukaimah tadi kan. Makanya kita nampak hadis ni dhaif ke sahih? Dhaif. Bila dhaif, boleh tak dibuat hujah? Tak boleh. Makanya kalau orang kata boleh minum air kencing unta, air kencing Nabi, kes ni berlaku di kalangan sahabat, itu adalah dakwaan yang tidak benar. Boleh faham? Apatah lagi kalau kita buka dalam dua hadis dalam Tibrani tu, dia sebut berbeza. Hadis yang pertama kata yang minum tu adalah perempuan yang bernama Barakah, nama dia. Dan dia ni adalah hamba kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah isteri Nabi lah, Ummu Habibah ni. Okey. Jadi Ummu Habibah ni ada hamba seorang perempuan nama Barakah. Hadis yang pertama kata yang minum tu nama Barakah tu. Tapi hadis yang kedua pula kata orang yang minum itu bukan nama Barakah. Kau tahu pula. Orang yang kedua itu yang minum itu namanya Barrah. Dia adalah hamba kepada Ummu Salamah. Maksudnya cerita ni konsisten tak? Tak konsisten. Boleh faham Jadi problem yang pertama adalah lemah daripada sudut sanad. Betul? Sanad lemah sebab apa? Poin kita tadi pada Hukaimah tadi. Betul? Apa? Majhul. Ingat tajuk kita kan? Majhul. Yang kedua, matan. Matan dia apa dia? Tidak konsisten. Satu matan kata perempuan yang minum itu nama Barakah. Satu matan yang lain pula kata perempuan itu nama Barrah. Barakah hamba kepada Ummu Habibah, Barrah hamba kepada Ummu Salamah. Kan berbeza. Macam mana satu cerita tapi tak konsisten? Persoalan dia tak konsisten ni puncanya kat mana? Boleh faham? Jadi bermaksud orang yang menceritakan hadis ni mungkin dia tambah-tambah cerita. Betul tak? Orang kalau berbohong, cerita selalu tak konsisten tau. Betul tak? Tukar-tukar. Bohong tak tengok orang politik cakap sudah bohong tu kan. Sekejap UMNO kawan kita, sekarang bala pula. Apa bohong lah tu. Mudah nak faham lagu tu lah. Kan? Boleh faham Jadi kita tahu maksudnya dakwaan mengatakan ada orang, ada sahabat minum kencing Nabi itu tidak benar. Boleh faham Boleh faham insya-Allah. Okey, Abu Daud mari juga ni kenapa juga pula? Ni kita nak bahas Abu Daud pula ni. Okey, hadis ni kalau kita tengok dia ada beberapa poin yang kita boleh ambil lah pengajaran pada hadis ni. Yang pertama, Nabi Muhammad air kencing letak bawah katil. Satu kan? Cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ada orang minum air kencing Nabi. Betul? Dua
Okey, dalam dua ni kita anda tulis lah, senang. Ini dah faham Kalau tak faham pun buat faham dah. Okey. Hadis ni kita simpulkan dhaif Dhaif yang kita sebut boleh jadi penguat. Betul tak? Kita dah simpulkan hadis dhaif yang boleh jadi penguat. Betul? Okey, dalam hadis ni dia ada poin yang pertama adalah bekas air kencing. Betul kan? Buah katil Yang kedua, ada orang minum air kencing tu. Okey, ada dua poin dalam hadis ni. Sekarang ni Abu Daud dia bawa mari juga hadis ni. Kenapa? Sebab dia nak menguatkan dalam tajuk ini saja, bukan yang ini. Kalian faham? Sebab apa nak menguatkan yang ni? Sebab ada riwayat lain yang boleh terima kes kencing dekat bekas air tu. Boleh faham? Yang mana? Yang anda sebut tadi, Aisyah radhiyallahu anha tadi. Aisyah radhiyallahu anha dia cakap, dia bagi wasiat, Nabi bagi wasiat kepada Ali bin Abi Talib, bawa bekas air letak buah katil. Yang ketika itu Nabi sedang sakit. Boleh faham? Jadi maknanya hadis ni memang dhaif, tapi dia menguatkan yang ini bukan yang ini. Boleh faham? Boleh? Jadi disebabkan Abu Daud dia nak menguatkan hadis yang ada, sebab itu dia tak mahu mari cerita yang ni. Boleh faham? Dia tak mahu yang cerita yang ni. Yang cerita yang ni kita boleh dapat dalam riwayat yang lain. Boleh faham Boleh? Sebab itulah Abu Daud dia buat bagi hadis ni. Hai, panjang Tapi tak apa. Kita sikit-sikit tak apa, yang penting faham. Ana pegang prinsip belajar kena habis. Itu nombor satu. Yang kedua, habis kena faham. Habis tak faham tak ada beda juga. Dia biar habis faham. Boleh insya-Allah gitu. Parak tu cerita tu. Lepas ni kalau dengar orang nak cerita, boleh ke minum air kencing Nabi? Contoh lah, orang dah tanya soalan macam tu kan. Kata-kata mengepek belaka tu. Aku dah belajar dah hari tu. Dhaif belaka. Kan? Dua alasan dhaif. Yang pertama adalah sanad Hukaimah tadi. Yang kedua, cerita tak konsisten. Faham? Bila cerita tak konsisten, kita boleh kata cerita ni tidak boleh diguna pakai. Boleh faham boleh, insya-Allah. Okey, kita nak tengok pengajaran pada hadis ni. Hadis ni kalau kita tengok dengan hadis yang sebelum. Hadis sebelum cerita Nabi kecil berdiri, betul tak? Tengok hadis yang ke-23. Nabi Muhammad SAW kencing berdiri. Dalam hadis yang kita baca ni pula, Nabi Muhammad SAW sediakan satu bekas air letak kat bawah katil. Betul kan? Sebenarnya dekat sini ada satu perkara, ada satu unsur kesamaan. Apa dia? Dia bukan isu bawah katil ke tak bawah katil. Isunya bersebab ataupun tidak. Itu isu dia. Kencing berdiri ni, dia tak isu berdiri ataupun duduk. Yang pentingnya adalah jangan air kencing tu merecik kat pakaian. Dia faham? Ni kalau orang belajar usul fiqh ni, dia panggil al-hukmu li ghairih, dia panggil. Dia hukum ni ada dua tau. Ni kena faham sunnah Abi Daud ni. Dia hukum ni ada dua. Satu dia panggil al-hukmu li dzatih, yang kedua dia panggil al-hukmu li ghairih. Okey, misal contoh. Apa hukum pakai furdah bagi perempuan? Apa hukum perempuan pakai furdah? Harus. Imam Malik kata makruh. Imam Malik lah. Tak apa, Imam Malik kita tak tepi. Kita pakai yang majoriti ulama ni. Orang pun pakai furdah ni harus. Sebab apa? Sebab dia budaya Arab. Tapi kalau dia cantik sangat, kalau dia tak pakai furdah sampai jadi fitnah, apa hukum? Wajib dah kan? Maksudnya hukum asal boleh bertukar kepada hukum yang lain. Jadi bersebab fitnah. Betul? Boleh faham Orang jemput kita pergi kenduri kahwin, apa hukum pergi? Wajib lah. Tiba-tiba kita pergi ada maksiat, jadi wajib lagi ke tak? Dia tukar hukum kan? Jadi di situ kita akan nampak hukumnya ada dua. Satu hukum li dzati, satu lagi hukum li ghairi. Istilah dia lah. Ni sungguh ni bukan ilmu hadis pula ini ulumul fiqh pula ya, campur-campur kita ni. Dia hukum ni dia ada, kalau Arab tulis macam ni, li ghairi. Ni ejaan dia lah, zati li ghairi, li zati li ghairi.
Ghair ni selain. Hukum asal, hukum berubah dengan sebab-sebab tertentu. Boleh faham? Hukum pergi kedua kahwin adalah wajib, itu hukum asal dia. Tiba-tiba ada maksiat, boleh bertukar, dia jadi makruh, dia jadi haram. Okey? Apa lagi? Hukum makan babi adalah haram, hukum di zatih dia. Tiba-tiba tak ada cara lain untuk nak menyelamatkan nyawa kecuali makan babi, dibolehkan makan babi. Betul? Apakah makan babi itu halal? Tidak, dia tidak halal. Dibolehkan makan. Orang kita kata bila tak ada makanan kecuali babi, maka halal lah babi itu. Hei, mana boleh kata itu? Haram juga, dibolehkan. Jadi hukum tu kan boleh berubah, betul kan? Dia ada hukum asal, hukum yang lain. Okey. Bila kita pergi dalam cerita ni, yang hadis yang ke-23, Nabi kecil diri, betul? Macam Abu Daud nak bagi tahu, sebenarnya kecil diri ni bukan isu. Isu cuma mercik tu. Maka demikian juga dalam hadis ni. Hadis ni dia bukan isu letak bawah katil tu boleh ke tidak. Isunya apakah boleh menyusahkan orang ataupun tidak. Takut-takut orang terminum. Faham tak kebimbangan tu? Makanya dalam kes Nabi buat juga. Kenapa? Sebab ketika itu Nabi sakit. Nampak? Boleh faham Macam kita kata, apa hukum kita gali telaga dekat laluan orang ramai? Kita kata haram lah. Sebab apa haram? Gila kau terjatuh, masuk lu mampus orang. Betul kan? Maka demikian juga, kita ambil air kencing, letak bawah katil kita, bekas air macam ni, bawa gelas macam ni, elok-elok kat bawah katil. Kan? Mari seorang, apa benda aku haus, bedal je lah. Contoh lah kan. Wah, jadi masalah Syekh. Betul tak? Maksudnya, letak bekas air bawah katil, hukumnya adalah tak boleh jika memungkinkan orang minum. Boleh faham? Boleh faham? Tapi dalam kes sakit, itu pengecualian. Boleh faham Itu pengecualian. Jadi Imam Abu Daud dia nak bagi tahu hukum asal lain, hukum li ghairihi lain. Hadis ni dia nak cerita tentang perbezaan itu. Boleh faham? Sebab tu Imam Abu Daud, kita jangan baca hadis je, fiqh dia pun dia baca juga. Kenapa dia cakap macam ni? Tu fiqh dia tu. Yang nak bahan hukum li dzati, ini hukum fiqh dia. Boleh faham Boleh, insya-Allah. Boleh secara tu. Sebab dalam hadis yang lain ada ketika Nabi larang. Buat mari kat sini. Yang pertama dalam kitab Ibni Abi Syaibah, Nabi Muhammad kata, la tabulu fitastin fi baitin tusalli fihi. Jangan kamu kencing di dalam bekas air, yang bekas itu diletak dalam rumah yang kamu sembahyang kat kawasan tu. Nabi larang tak boleh. Apa lagi? Dalam hadis yang kedua pun hampir yang sama. Cuma Nabi Muhammad sebut pula, fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi baulun yunqa. Malaikat tidak akan masuk dalam rumah. Dalam rumah tu ada bekas air, dalam tu air kencing yang tertadah. Nabi kata malaikat tak masuk rumah. Maksudnya macam tak boleh pula. Betul kan? Ada dua bercanggah. Satu hadis Nabi Muhammad tak bagi kita tadah air, tak air kencing dalam rumah. Satu lagi Nabi sendiri buat. Betul kan? Jadi macam mana penilaian itu? Antara dua hadis yang bercanggah. Jawapannya ni, hukum li dzati, hukum li ghairi. Hukum li dzati, hukum asal tak boleh. Tak boleh kita nak kencing dalam kail, tak, jangan. Nanti ada orang terminum. Tetapi faktor sakit, maka itu dibolehkan. Boleh faham? Boleh gitu. Dia beringat tu, insya-Allah. Dia ada orang ni, seorang lelaki. Dia garang dengan bini dia. Backing orang kata. Backing dengan bini. Cakap sikit maki, kutuk. Ni, suami ni punya garang dengan bini. Satu hari suami ni dia sakit, dia pergi hospital. Doktor kata gini, mari pula tapi bawa air kencing. Dia pun balik rumah, dia kencing dalam botol, dia pun letak kat tepi dan tandas tu. Letak tepi dan tandas tu lah. Isteri dia pun masuk. Bila masuk tu tersepak, tumpah air tu, air kencing tu. Jadi isteri ni takut kalau cakap tumpah nanti kena maki pula. Dia pun kencing dalam tu, isteri ni. Isteri kencing dalam tu. Bila dia kencing, so esok tu dia pergilah hospital, dia bagi doktor air kencing saya. Doktor cek, doktor terkejut. Apa? Dia mengandung 2 bulan dah ni. Kan? Jadi nak bagi tahu jangan garang lah dengan bini tu. Kan? Itu poin situ lah. Dan itu cerita tambahan. Selingan lah kan. Okey, boleh insya-Allah faham cerita hadis ni.
Okey, di sini kita akan nampak Islam ni dia ajar pada kita bila kita sakit ada keringanan. Betul? Dalam kes Nabi Muhammad asal letak bekas air kat bawah katil untuk kencing tak boleh. Tapi dibolehkan dengan sebab faktor sakit. Yang lain pun sama je. Kita tak mampu berdiri, boleh tak duduk masa solat? Boleh. Kan ada keringanan. Benda tu memang ada dalam hadis Nabi SAW. Kita berpuasa, boleh tak kita tak berpuasa bila kita sakit? Boleh. Betul kan? Kita kena berwuduk tapi kita tak mampu nak menggunakan air, boleh tak kita nak tayamum? Boleh. Maksudnya dalam hadis ni dia nak ajar pada kita Islam ni ada al-hukmu li ghairi, hukum yang lain. Kadang-kadang dalam konteks tertentu ada keringanan bagi orang yang sakit. Boleh faham? Boleh Itu antara pengajaran lah kita boleh ambil daripada hadis ni. Okey, kita masuk bab yang ke-14 pula. Sila Ustaz, tafadhal. Babul mawadi' allati nuhiya 'anil bawli fiha. Ada nuskhah yang sebut nahan nabiyyu 'anil bawli fiha. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ismail bin Ja'far 'an al-'Alla bin Abdul Rahman al-Abi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inaini qalu wa ma la'inani ya Rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqi an-nasi aw dhillihim. Okey, tajuk yang kita bincang pada ni, yang tajuk yang 14 ni adalah tempat-tempat yang Nabi Muhammad SAW larang kencing padanya. Dia ada tempat-tempat tu Nabi tak bagi kita kencing. Tadi kita dah sebut salah satu tempat yang tak boleh kita kencing ni adalah dalam rumah kita, air yang tertadah kita letak, itu tak boleh. Kita dah cerita Hadis ni pula Nabi nak Abu Daud nak perjelaskan lagi. Ada tempat-tempat tertentu yang kita ni tak boleh nak kencing kat situ. Itu dilarang oleh Nabi Muhammad. Kita dengar azan dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang kita nak bincang ni adalah berkenaan dengan ada tempat-tempat tertentu kita tak boleh kencing kat situ. Mungkin kita tanya pula, kalau kencing tak boleh, buang air besar lah dengan pula. Kalau kencing tak boleh, buang air besar lagi-lagi lah tak boleh. Kan? Sebab bila kita sebut kencing, dia belum tentu lagi buang air besar. Tapi bila buang air besar, mesti kencing. Betul? Ada ke orang buang air besar tak kencing? Tak ada lagu tu kan? Tak ada. Tu ada cerita Pak Pandai Arab. Dia Arab ni, dia ada Pak Pandai, dia panggil Johar, dia panggil. Bukan Johar kita ni, tak ada kaitan Johar kita ni. Ni Pak Pandai Arab. Di Arab ada satu Pak Pandai panggil Johar. Jadi katanya raja pada masa tu dia tahu si Johar ni orang cerdik. Dia tahu dia memang cerdik Johar ni. Ada dia jawapannya. Pernah satu hari tu raja ni dia nak tahu, dia nak test si Johar ni. Dia tanya, Johar, dekat bintang dekat langit ni bilangan dia berapa? Dia kata aku boleh bagi jawapan. Bila kau nak bagi jawapan? Esok aku bagi jawapan, kata dia. Esok datang sungguh. Dia datang, dia bagi jawapan. Dia kata, masa dia datang tu dia bawa biri seekor. Dia kata bilangan bintang-bintang di langit itu sama banyak dengan bulu biri-biri ni. Jadi kau kira? Memang tak terkira lah. Masa dia cerdik kan? Dia memang cerdik lah. Itu cerita tentang Johar. Ada satu raja dia fikir tu, dia ni cerdik, ada dia jawapan dia. Jadi dia nak test sekali. Cara test ni macam mana? Dia hantar 2 orang pegawai istana pergi jumpa dengan Johar. Arahan daripada raja supaya buang air besar dekat rumah dia. Dia kata boleh, tapi dengan syarat jangan kencing. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Dia balik tak buat kan. Jadi Johar ni memang cerdik lah kan. Itu selingan kali kedua. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang Nabi Muhammad bagi tahu kita tak boleh kencing dalam hadis ni. Okey, kita tengok hadis Hadis ni Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id dia ni adalah orang Afghanistan. Orang dulu Afghanistan ni hebat lah. Bila sebut ilmu ni antaranya Afghanistan. Dan dia ni juga adalah guru Imam Al-Bukhari dan juga guru Imam Muslim. Imam Bukhari belajar dengan dia, Imam Muslim belajar dengan dia kan. Dan dia ni sendiri ni belajar dengan Imam Malik. Kau tu pula. Faham Dia ni sendiri belajar dengan Imam Malik rahimahullah. Ni anak murid Imam Malik. Imam Bukhari tu murid dia pula. Kau tu boleh Okey, dia ni ambil hadis daripada orang yang bernama Ismail bin Ja'far. Siapa dia Ismail bin Ja'far ni? Dia fikir siapa Kita bisa dengar tak Syiah Ismailiyah? Syiah Ismailiyah ni lah imam dia. Ni imam
Kan? Bapa dia Ja'far tu Ja'farus Shadiq. Sedang Ja'farus Shadiq. Itulah Ja'far tu. Ismail bin Ja'far. Yang ni Ja'far As-Shadiq, yang anak dia Ismail. Orang Syiah Ismailiyah tu kata, kami mazhab je lah, kata Syiah Ismailiyah. Tapi kena faham bukanlah makna dia tu Syiah, bukan. Orang Syiah claim. Dia kena beza juga tu. Syiah claim imam kami dia ni lah. Kita berkata lah, kalau macam tu betul lah Syiah tu. Tak betul. Syiah claim, bukan betul pun. Okey. Dia Ja'far Shadiq tu, itulah datang Syiah Ja'fari, ataupun orang panggil Syiah Isnata Asyariyah. Kan? Itu kat Iran. Tapi Ja'far Shadiq ni, dia ada beberapa orang anak. Ada anak tu nama Musa Al-Kazim. Nama anak dia Musa Al-Kazim, anak dia. Lepas tu ada anak dia pula nama Abdullah bin Ja'far. Lepas tu ada anak pula nama Ali Al-Uraidi. Anda sebut dulu Batu Muhammad bin Ja'far As-Shadiq. Ini anak-anak dia. Anak Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ni, dia ni ada anak nama Ismail. Lepas tu Musa Al-Kazim. Anda nak poinkan dua orang ni. Yang lain tu tak penting sangat lah. Ja'far As-Shadiq ni, bila ada dua anak, dikatakan ni dakwaan orang Syiah. Orang Syiah kata Ja'far As-Shadiq masa hidup, dia pernah memberi wasiat. Dia kata imam selepas aku adalah anak aku nama Ismail. Konon cerita mengikut dakwaan orang Syiah. Anda ulang banyak kali betul ke dok? Syiah. Dia kira dakwa je orang Syiah ni. Dia kata Ja'far Shadiq ni, dia pernah memberi wasiat, lepas pada aku ni imam. Syiah kan kata Ja'far tu kan imam. Imam Ja'far As-Shadiq dikatakan memberi wasiat kepada anak dia nama Ismail, yang ni, sebagai imam. Jadi orang Syiah Ismaili kata, kami ikut dia itulah, sebab wasiat daripada Ja'far Shadiq tu. Boleh faham? Cumanya problemnya, Ismail ni, anak Ja'far ni, dia mati lebih awal daripada bapa. Dia mati, beza dia ada 10 tahun. Anak mati dulu, bapa mati kemudian. Anak mati tahun 1138 Hijriah, Ismail ni. Bapa dia Ja'far Shadiq tu pula mati tahun 148 Hijriah. 10 tahun lah beza dia. Okey. Jadi bila mati bapa, dia ada adik. Adik tu namanya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim, dia mati tahun 183 Hijriah. Jauh lah. Kan? Lebih kurang apa? Hampir 40 tahun. Dua tu kan cerita dia. Jadi bila Ja'far Shadiq mati, bila Ismail mati dulu, baru bapa mati, orang Syiah Ismailiyah kata inilah imam kita yang sebenar. Boleh faham? Mari Syiah lain kata tak, sebenarnya yang betulnya inilah Musa Kazim tu lah. Sebab apa? Sebab bapa mati baru anak. Susunan dia kan begitu. Faham tak? Jadi Syiah yang lain itu, dia orang berpegang dengan Musa Al-Kazim. Syiah Ismaili, dia kata kami pakai Ismail tadi, Ismail bin Ja'far ni. Boleh faham? Syiah Ismailiyah ni dalam dunia ni Pakistan. Syiah di Pakistan. Kita tengok tak Syiah yang pukul kepala sebab berdarah? Itu Ismaili tu, bukan Ja'fari. Itu Ismaili. Kan? Kita tengok dia ambil pisau kelokong berdarah tu kan. Itu Ismaili. Ja'fari tak buat lagu tu. Dia yang Ja'fari ni habis-habis tepuk dada je, gerung. Sebelum Muharram tu kan. Legom tepuk dada. Dia meratap kematian Sayyidina Hussein. Tapi kalau di Pakistan, Ismaili, dia ambil pisau tu, dia toreh kepala, lepas tu tepuk sampai berdarah habis. Tu Syiah Ismaili kat Pakistan. Kalau orang tanya, mari mana? Ni lah Ismail ni lah, Ismail bin Ja'far ni. Dia faham Itu mengikut dakwaan Syiah. Anda pesan banyak kali. Sunni tak faham lagu tu. Sebab Sunni ni satu poin dia. Kalau kamu betul lah kata Ja'far Ismail itu adalah imam, dikatakan Ja'far itu memberi wasiat, mana sanad? Tu Sunni ni style. Kau claim dah apa pun, mana sanad? Nak claim semua boleh claim. Betul tak? Itulah kelebihan ahli sunnah beza dengan Syiah. Syiah ni claim ke jadi tu. Boleh faham perbezaan. Jadi kalau orang timbul Ismail ni mana? Ni Ismail ni yang orang Syiah dakwa imam dia orang. Lepas tu dia banyaklah pecahan lepas tu. Kan ada Zaidiyah pula. Kan? Zaidiyah. Tu cerita panjang lah. Pasal Syiah ni, tu kita bincang waktu lain. Anda nak sebut hanya dua je. Yang pertama Syiah Ismailiyah, yang kedua Syiah Ja'fariyah. Jadi kalau orang tanya siapa nama Syiah, imam Syiah Ismailiyah tu, dia rujuk daripada siapa? Ismail bin Ja'far ni kita baca. Boleh faham Ja'fari tu daripada mana? Bapak dia tu lah. Bapak dia tu.
Jadi daripada Ja'far Shadiq pecah pada dua. Satu Ismail, satu lagi Musa Al-Kazim, adik dia. Okey? Jadi Syiah Ismaili tu, itu yang jadi ekstrim dekat Pakistan tu. Yang Musa Al-Kazim tu, duk berakal-berakal sampai ke Iran hari ni. Tu pecah-pecah pula, datang Zaidiyah tak Zaidiyah lah tu. Boleh faham Okey, anda nak kenalkan orang ni je, tak ada apa pun. Dan dia okey, tak ada apa. Bahkan Imam Malik pernah belajar dengan dia. Imam Malik pernah belajar dengan dia, gitu. Okey, dia ni ambil hadis daripada Al-Ala bin Abdurrahman. Al-Ala bin Abdurrahman. Tengok Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dia ada kepercayaan apa-apa sumber agama dia daripada Nabi. Marilah orang keturunan Nabi SAW macam mana pun dia mesti sanad. Betul tak? Dia sendiri tu kena ambil sanad. Aku ambil daripada guru ni. Syiah, imam tu ada wahyu sendiri. Boleh ke Syiah? Ni kalau ikut pahaman Syiah, Ismail dia dapat wahyu ni. Kalau ikut pahaman Syiah, kita tak. Kita mana boleh, mana wahyu ni Nabi je. Betul kan? Syiah tak. Jadi dia punya pandangan Syiah, Ismail ni dapat wahyu. Ja'far tu dapat wahyu. Kita baca hadis, Ismail tu pun belajar hadis. Betul kan? Dia belajar dengan guru nama Al-Ala bin Abdurrahman. Tengok, belajar Syekh. Ni Ahli Sunnah wal Jamaah. Baca Syiah. Kalau orang tanya kenapa, kalau orang tanya anak, kenapa jadi Ahli Sunnah wal Jamaah? Kenapa tak jadi Syiah? Kalau orang tanya anak, jawapan anak simple. Syiah ni merepek. Tu. Merepek. Cuma ni kau boleh kata orang keturunan Nabi boleh dapat wahyu, tak masuk akal. Yang kita boleh terima, Nabi dia dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Betul kan? Kita Ahli Sunnah kata Ahlul Bait Nabi Ismail ni pun belajar. Antara guru dia ni perawi ni Al-Ala bin Abdurrahman. Boleh. Okey, dia ni ambil hadis daripada bapak dia sendiri. Bapak dia Al-Ala bin Abdurrahman ni dia ambil daripada bapak dia sendiri. Ini anak belajar daripada bapak. Bapak dia nama Abdurrahman bin Yaqub Al-Juhani. Keturunan Iran. Keturunan Iran daripada Farsi tu. Pergi hijrah sampai ke Madinah, mengaji, mati kat Madinah. Mengaji mengajar mati dekat Madinah. Jadi maksudnya yang Al-Ala bin Abdurrahman tu anak kepada Abdurrahman tu kan. Itu pun asalnya Iran jugalah asalnya. Cumanya duduk lama dekat Madinah dan dia tak pernah duduk kat Iran. Bapak dia tu asal daripada Iran. Boleh faham tu beza. Hamzan. Nama tempat tu Hamzah. Dulu nama Hamzan lah. Begitu. Okey, Iran lah, asal orang Iran, mati dekat Madinah. Dia ni ambil hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ni sahabat Nabi yang terkenal lah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, kalau siapa tak kenal, mamat tu ada problem lah. Kau ni pun tak kenal Abu Hurairah ni, ke berat kan. Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW dan cukup dibenci oleh orang Syiah. Syiah cukup benci. Orang Syiah ni kadang-kadang dia bangkit soalan. Sebab Abu Hurairah ni antara sahabat Nabi yang agak lewat masuk Islam sebenarnya. Dia masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Nabi wafat 11 Hijriah. Berapa tahun? 4 tahun dia sempat dengan Nabi. Orang Syiah kata, macam mana Abu Hurairah sempat 4 tahun je tapi banyak meriwayatkan hadis. Abu Bakar As-Siddiq daripada awal tapi tak banyak pun. Kan? Mesti dengar orang Syiah duk lagu tu. Betul kan? Kalau orang cakap lagu tu lah, nak jawab lagu mana? Kan? Betul juga. Itu jadi Syiah habis. Ramai apa orang Malaysia Melayu jadi Syiah. Anda jumpa sendiri. Asal Sunni tanya, Sunni asal tapi masuk Syiah. Dia tanya kenapa jadi Syiah. Antara ni soalan-soalan macam ni lah yang kita orang Sunnah tak jawab ni. Kan? Dia macam ni tau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni bila dia masuk Islam dan dia ni betul-betul fokus untuk nak mengaji. Dan dia tak kahwin kecuali lepas Nabi wafat. Betul-betul nak mengaji. Dan dia ni salah seorang ahli sufah, orang duduk kat beranda masjid Nabi SAW. Dia ni bila riwayatkan hadis, yang pertama dia tengok Nabi, lepas tu dia cerita kat kita. Yang kedua dia dengar daripada Nabi. Yang ketiga, kadang-kadang dia bukan dengar daripada Nabi dan dia bukan tengok Nabi Muhammad, tetapi dia dengar daripada sahabat-sahabat Nabi yang cerita pasal Nabi. Faham tak? Dia jumpa Abu Bakar cerita. Dia pun cerita kat orang. Itu yang jadi banyak tu. Faham tak? Jadi banyak tu sebab bukan dia ambil direct. Ambil direct tu tak banyak. Faham tak? Yang banyak tu adalah dia ambil melalui sahabat-sahabat Nabi. Faham? Dalam istilah orang belajar ilmu hadis, dia panggil sebagai mursal sahabi.
Mursal sahabi, istilah dia lah. Faham Dia ambil daripada Abu Bakar, dia ambil daripada Omar, dia pun cerita dekat orang. Orang Syiah benda ni tak faham ni. Syiah ni tak kerti ni. Dia duduk kutuk-kutuk Sunni, dia tak faham ni. Hari tu ada seorang kawan Syiah Indonesia duk ajak anak nak bertengkar lah. Anak malah bertengkar, malah bergaduh benda merepek ni. Cukuplah duk bergaduh Wahabi tak Wahabi lah. Kita Malaysia memang kita keruk ni, rasuah tak apa-apa dah ni. Lepas tu kalau orang tajuk kita bergaduh tajuk Syiah, malah nak bergaduh. Malah nak bergaduh. Marilah tajuk bergaduh tajuk Tuhan duduk arash ke tidak, tak mau, malah bergaduh. Cukuplah tak larat nak bergaduh macam ni. Marilah kita bergaduh tajuk Syiah, malah nak bergaduh. Tapi ada seorang kawan Indonesia ni, dia ajak anak bergaduh, anak tak mau, anak kata anak serius tak mau. Kawan-kawan NU, Nahdlatul Ulama kata, dia kata dia panggil anak Gus, dia panggil Gus Wanji, orang Indonesia Gus ni panggil apa ustaz lah, ustaz dalam bahasa Indonesia. Dia kata, Gus Wanji, kamu itu wakili kami aku pula wakil geng NU, dia bergaduh dengan pokok Syiah. Anak kata boleh lah, pergilah bertengkar dengan pokok Syiah, berdebat tajuk tentang Ahlul Bait. Ahlul Bait. Ada seorang ni ustaz Syiah kat Indonesia, nama apa tau, nak tak ingat nama dia. Dia tengkar dengan anak, dia kata hadis-hadis yang cerita Ahlul Bait mutawatir, kata dia. Mutawatir. Anak pun tanyalah, definisi mutawatir ni apa? Ta'rif mutawatir. Dia kata mutawatir ni, hadis tu ada dalam semua kitab-kitab hadis Sunni. Anak kata, tu tak betul mu Syiah. Dia kata, tak betul kamu tu Syiah. Sebab yang dikatakan mutawatir bukan mesti ada dalam semua kitab-kitab hadis. Mutawatir ni, sahabat Nabi dengar tu lebih 10 orang. Nabi sebut tu yang dengar tu lebih 10 orang. Lepas tu seorang sahabat ni pula dia sebut 10 orang dengar. Faham? Ini macam ni. Buat dapat mudah-mudah macam MLM tu lah. Mudah tu kan. Nabi cakap, masa Nabi cakap ni yang dengar ni lebih 10 orang ni. Faham tak? Berarti yang seorang ni pula cakap, ni sahabat lah kan, ni sahabat. Yang ni cakap tabi'in ni 10 orang pula dengar. Faham? Yang ni pula 10 orang, lebih 10 orang. Faham? Itu dipanggil sebagai mutawatir. Boleh ke pokok Syiah dia faham mutawatir ni lebih 10 buah kitab hadis sebut. Bongok. Orang kata bodoh marah, padahal bodoh sungguh. Kan? Dia Syiah ni dia tak faham tau, dia kod. Jadi kita yang tak mengaji ni mudah tertipu lah. Kita yang tak mengaji ni mudah tertipu. Kalau kita mengaji, orang lagu tu sebenarnya. Jadi bila anak argue kata definisi kamu tu salah, kita pergi pada ta'arif tu, dia orang dah kalah dah. Tak boleh pergi dah pokok Syiah. Ni Syiah ni masalah gitulah. Ada pesalah jangan jadi Syiah lah. Merepek Syiah ni. Dia kata merepek mengaku Syiah. Okey. Abu Hurairah ni radhiyallahu anhu ni, dia asal orang Yaman Dia bukan orang Madinah, bukan. Dia ni asal Yaman. Dia ni asal daripada Yaman. Sebelum dia memeluk Islam, namanya Amdus Syamsi. Amdus Syamsi maknanya hamba matahari. Ben Sakhar, bapa nama Sakhar. Tengok orang Arab nama Sakhar. Sakhar ni batu lah, batu. Dia bisa dengar Qubbatus Sakhra. Tu dekat Baitul Maqdis kan. Sakhra tu lah Sakhar. Batu-batu. Orang Arab biarlah buat nama lagu tu. Benar tak kita fikir, sahabat Nabi, ada tak sahabat Nabi nama macam Nabi-Nabi sebelum ni? Ada tak? Ada. Sahabat Nabi nama Yusuf, ada tak? Sahabat Nabi nama Harun, ada. Sebenarnya budaya memberi nama dengan nama Nabi ni budaya Bani Israel, bukan budaya sahabat Nabi. Sebenarnya lah. Kalau sebenarnya lah kan, dia tak jadi salah pun nak buat nama Yusuf lah, apa tak ada apa pun, okey, bedan je lah. Kan? Tapi kalau orang tanya, kenapa sahabat Nabi tak ada nama Yusuf, Adam? Tak ada. Sebab budaya orang Arab, dia tak bubuh nama anak macam nama-nama Nabi sebelum ni. Faham? Orang Arab ni dia ada nama secara orang Arab lah. Yusuf bukan nama orang Arab, Ibrahim bukan nama orang Arab. Betul tak? Macam orang Melayu lah. Orang Melayu sebelum era masuk Islam, tanah Melayu nama apa? Nama Embong. Orang perempuan nama Melo, nama Kuntum, Jebat, Jebat, apa lagi, Hang Tuah, Hang Kasturi. Kan? Nama Melayu. Tapi bila ada asimilasi Islam, adalah nama-nama Islam ni macam kita ni lah. Maksudnya kita ni terpengaruh dengan style nama Arab. Omar tu, nama Omar tu, nama Omar tu bukan dia masuk Islam dulu pun nama Omar. Tak. Sebelum Islam lagi namanya Omar. Betul tak?
Jadi Umar, Osman, Ali tu nama orang Arab. Begitu. Dia nama ni tak ada kaitan dengan agama kecuali sikit je. Kan? Abdul Rahman, Haji Rahim. Kan? Itu yang lain tu pengaruh Arab ya. Faham pengaruh Arab. Boleh faham kan? Gitu. Bedal je lah. Okey, Abdul Syams. Itu nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Masa Islam tukar nama daripada Abdul Syams kepada Abdul Rahman. Itu nama dia, Abdul Rahman bin Sakhar nama dia. Okey, dia ni dapat gelaran Abu Hurairah. Hurairah ni maksudnya kucing yang kecil. Anak kucing lah bahasa kita ni. Kucing kecil tu kan. Itu sebutannya adalah Hurairah. Kucing besar tu dia panggil Hurin, dia panggil Hurairah ni kucing kecil tu. Dia ni dapat gelaran ni macam-macam riwayat. Ada riwayat kata dia ni berjalan, satu hari dia nampak anak kucing tepi jalan, dia ambil, dia letak lengan jubah dia. Dia orang Arab ni, jubah dia kan lengan dia besar. Dia letak dalam tu kan. Jadi dia berjalan-jalan selesai dengan Nabi. Masa selesai dengan Nabi, berbual. Dengan berbual tu, Nabi dengar kucing mengiau. Bila Nabi tu cari tu, dia kata, saya carilah lengan jubah aku ni. Lepas tu dapat gelaran Abu Hurairah. Ada satu riwayat. Riwayat yang kedua pula kata, dia ni ambil kucing dia, ni serban dia pakai tu kan. Orang Arab pakai serban. Arab dulu bukan Arab sekarang. Arab sekarang tak pakai serban pun. Syekh-syekh dia pakai. Tengok masa belajar di Mesir, ni Ustaz Musa mungkin tahu lah kot. Kalau kita masuk kelas dekat Mesir, pelajar-pelajar Arab tak pakai kepiah. Betul kan? Tak pakai. Yang pakai kepiah ni budak Melayu. Budak Melayu kita pakai kepiah. Anda ingat masa dulu masuk kelas tu, masa imtihan peperiksaan kan, ada seorang tu Tok Syekh Arab, dia masuk, dia tengok pakai kepiah semua budak Melayu. Dia tengok Arab tak pakai. Ana ada kat tepi pintu tu, dia tanya, kenapa kau orang pakai kepiah? Dia tanya. Ana kata, libas sujaddik, pakaian untuk nenek kamu dulu. Ana kata libas ni pakaian untuk nenekmu dulu. Arab dulu memang pakai kepiah. Betul kan? Arab sekarang tak pakai. Kita ni bila pakai kepiah, nampak benda Islam. Tak ada jahiliah dulu pakai kepiah dah. Boleh faham cerita dia. Alright, tak apa. Jadi dia kan pakai serban. Dia ni ambil kain serban, dia letak, anak kucing tak dalam tu. Riwayat kedua kata begitu. Jadi disebabkan itulah dia mendapat gelaran Abu Hurairah. Dia Arab ni memang selalu nak bergelar, dia bubuh tu Abu depan tu. Dia boleh lah macam apa, rambutan tu nak panggil apa? Mana ada kat negara dia rambutan? Bila tak ada, dia nak panggil apa rambutan tu orang Arab? Dia panggil Abu Syair, bapak bulu. Syair tu bulu, bapak bulu dia panggil. Kita gelak lah, bapak bulu panggil. Buah durian, dia tak ada tu, dia tak ada dalam bahasa ni. Mana ada market kat sini buah durian tu. Kerak buah durian bagi termenung Pak Arab, korang makan makanan macam ni. Dia tak busuk kata dia. Kita kata ni sedap sekali. Dia panggil Abu Syaukah, bapak duri dia panggil. Bapak duri dia panggil. Dia guna abu kat depan. Dia abu ni kadang-kadang terjemahannya bapak, ataupun mungkin kita boleh terjemah sebagai si duri, si kucing. Macam tu lah kot. Macam tu lah kot, lebih kurang kan. Okey, Abu Hurairah tu bukan nama betul dia. Nama dia adalah Abdul Rahman bin Sakhar. Itu nama betul ya, sebenarnya begitu. Okey, asal daripada Yaman lah. Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Lepas tu pergi ke Madinah. Lepas masuk Islam tu pergi ke Madinah, dan dia sampai itu masa orang sibuk tengah nak perang Khaybar. Sebab itulah berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Dia ni terlibat ke tidak perang Khaybar? Ada orang kata terlibat, ada orang kata tak terlibat. Kan? Pendapat yang paling kuat mengatakan tidak terlibat. Itu pendapat yang paling kuat lah. Dan dia ni memang fokus belajar dia, follow Nabi berjalan, Nabi diikut dia dalam jangka 4 tahun tu. Betul-betul nak dapatkan ilmu sehingga kan dia tak kahwin. Selepas daripada itu baru dia kahwin. Kahwin. Isteri nama Busrah binti Ghaswan. Nama apa? Nama isteri dia Busrah binti Ghaswan. Itu nama isteri dia. Dan dia ni sempat menjadi gubernur. Sempat jadi CM lah. Sebab kita panggil CM lah. CM ni bukan Central Market. CM ni Chief Minister lah. Dia sempat jadi ketua menteri dekat negara Bahrain pada era Omar bin Al-Khattab menjadi khalifah. Cerita popular, anda pada cerita banyak kali dah kat sini. Kisah tentang Omar bin Al-Khattab hantar dia untuk jadi gubernur dekat
Bahrain. Umar buat satu polisi kerajaan. Mana-mana pegawai kerajaan yang telah dibayar oleh kerajaan gajinya, maka dia tidak boleh berniaga. Tak boleh. Tak boleh. Itu ketetapan Umar. Dia pun jadi governor, dia pergi. Dia pergi tu dia bawa 2 ekor kuda. Kuda jantan, kuda betina. Sampai dekat Bahrain tu duk jaga kuda. Kuda pun macam orang juga. Takkan dia tengok gitu. Dia pun ada perasaan dia juga. Ada syahwat jaga kuda kan. Maka kuda betina ni beranak. Banyaklah kuda-kuda tu. Bila banyak kuda, si Abu Hurairah ni dia dah seribu. Alah, aku nak urus kerajaan lagi, nak urus kuda lagi. Susahlah aku ni. Makanya dia jual kuda tu. Kan dah berniaga kat situ. Betul tak? Bila dah berniaga, Umar bin Al-Khattab terus panggil dia. Balik ke Madinah. Balik. Sayyidina Umar sudah marah. Jadi dia balik. Sampai kat Madinah tu, sampai kat Masjid Nabi tu jumpa dengan Umar. Umar mukadimah perkataan dia kata, ya adu Allah wa ya adu al-Islam laqad khunta malallah. Oh tu ayat Umar. Wahai musuh Allah, wahai musuh Islam, kamu telah mengkhianati harta Allah. Oh, boleh ke sana Umar? Bila dia kata lagu tu, berat Syekh, musuh Allah ni. Musuh Allah, musuh Islam dia bubuh kan. Abu Hurairah kata, aku bukan musuh Allah, aku bukan musuh Islam. Bahkan aku bermusuh dengan orang yang bermusuh dengan Allah. Bahkan aku bermusuh dengan orang yang bermusuh dengan Islam. Kata Abu Hurairah, aku tidak khianat harta Allah. Umar kata tu kamu meniaga, kuda kamu banyak, kamu pergi jual. Sudah. Dia kata betul lah. Dia pun cerita lah, dah banyak terganggu aku dah urus kerajaan. Jadi aku jual lah. Itu jadi meniaga tu. Umar kata aku tak percaya, buat siasatan. Buatlah siasatan. Sebab itu kita bisa dengar istilah hisbah. Itulah hisbah tu. Faham? Hisbah tu lah. Buat siasatan. Dekat Selangor dia panggil selcat. Kat Penang dia panggil Penangcat. Kan? Melaka panggil apa? Melcat. Melcat. Kan? Boh gila. Dia cat macam kucing Abu Hurairah juga tu. Cat kan? Dia buat hisbah. Buat siasatan. Bila siasat terbukti Abu Hurairah tak bersalah. Terbukti tidak bersalah. Makanya Umar kata, okey, terbukti kamu tak bersalah, aku minta maaf. Umar dia bedal dulu. Minta maaf. Dia minta maaf, aku minta maaf. Aku buat satu permintaan, tolong sambung balik jawatan ni. Umar minta. Abu Hurairah kata, stop, tak mau dah. Berit dah kena tuduh. Kamu kata aku musuh Allah, kamu kata kau musuh Islam. Itu berat tuduhan pada aku. Aku tak nak. Lepas pada tu dia fokus dengan mengajar sampai dia mati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hebat orang. Kita tak sambung jawatan, minta lagi dia. Bukan sekadar tak minta, tak bagi. Dia fitnah pula CM tu. Apa dia tak kata macam rimau tu kan. Tu kita lah tu kan. Anak cerita inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey. Lambat kita baca buah hadis ni. Okey, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia ni sebelum mati dia ada satu wasiat dia pesan lah kepada orang-orang pada zaman dia. Dia kata kalau aku mati, tanam jenazah aku, tolong cepatkan tanam jenazah aku. Jangan duk lengah-lengah. Satu. Yang kedua, tolong jangan ada orang meratap kematian aku. Tu wasiat dia lah kepada ahli keluarga dia gitu. Ni macam tu Allahyarham Tok Guni Aziz. Kan dia pesan kan? Dia mati, dia pesan anak-anak ni, tolong jangan buat tahlil arwah. Tok Guni Aziz. Dia wasiatkan anak-anak dia. Anak tahu Ustaz ni Omar ceritakan lah. Dia kata kan, satu, jangan jangan tahlil arwah, satu. Yang kedua, jangan buat baca Quran atas kubur. Dia wasiat tu guru tu. Jangan baca Quran atas kubur. Yang ketiga, jangan tunggu kubur. Orang Kelantan ada budaya tunggu kubur. Nak sini pesan, jangan jadi Abu Hurairah ni lebih kurang tu lah. Jadi mungkin Tok Guru ni ambil pengajaran daripada Abu Hurairah kot. Kan? Mungkin lah, wallahu alam lah gitu. Okey. Tengok hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Kata Nabi sallam, ittaqu al-la'inain. Takutlah olehmu akan dua orang yang melaknat, pelaknat, pemaki. Laknat ni maki lah kot bahasa kita kan. Celaka, sial, haprak, sial, getir belaka tu. Kan? Al-la'inain, dua orang yang melaknat. Qalu, sahabat Nabi bertanya, wa man la'inani ya Rasulullah? Siapakah dua orang yang pelaknat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Nabi sallam, alladhi yataqalla fi tariqin nas aw zillihim.
Alladhi yatakhalla fi tariqi, terjemahan dia, terjemahan harfiah, anda terjemah biasalah, nanti anda syarah balik. Apabila orang itu buang air besar dekat laluan manusia ataupun di bayang-bayang laluan itu. Boleh faham Tu jalan tu jangan buang air besar kat situ. Ataupun kalau ada pokok, bayang-bayang tu orang selalu duduk tunggu berteduh kat situ pun jangan. Boleh faham? Itu kata hadis Nabi SAW. Okey, baik. Okey, sana kita dah cerita. Kalau kita tengok dalam matan yang lain, contoh dalam matan Imam Muslim, dia tak guna al-la'inain, tetapi dia guna al-la'anain. Dua kata yang berbeza. Ni best, ada papan putih ni. Dia tulis kan, al-la'inain. al-la'inain. Dalam riwayat lain dia guna al-la'an. Al-la'an. Bukan. Mubalaghah. Ni baca beza al-la'inain, satu al-la'anain. Ni ada sabdu kat sini kan. Situ beza. Beza kat mana al-la'inain ni maki biasa-biasa je. Kalau al-la'anain yang kedua tu, itu maki tahagaban tu. Dia maki, memang maki tak cukup, memang tak bagi peluang, memang maki. Kita nak buat kat siapa kat sekarang? Jadi kan maki sikit-sikit je. Engkau ni bongok engkau ni. Begitu. Okey dah tu. Ada satu lagi, segala gajah, rimau, babi semua dibuh kawan tu. Kan? Kalau jenis al-la'inain, itu maki sikit-sikit lah. Kalau al-la'anain, itu maki habis. Maki memaki. Dia sebenarnya ada implikasi hukum tau. Kita kenapa al-la'anain dengan al-la'inain? Okey, nak ambil contoh. Ada hadis Nabi SAW, ni muslimat kan, ada orang tanya soalan. Boleh tak orang perempuan ziarah kubur? Sedengar orang tanya lagu tu. Orang perempuan boleh ziarah kubur? Kan ada ustaz kata tak boleh. Orang perempuan tak boleh ziarah kubur. Sedengar orang kata tak boleh. Bila kita tengok dalam hadis, kita tanya, kenapa kau kata tak boleh ziarah kubur perempuan? Dia baca hadis. Dalam hadis kata, anna Rasulullah SAW la'ana zawaratil kubur. La'ana Rasulullah anna Rasulullah la'ana zawarati al-kubur. Dia guna zawarat. Dia tak guna zairat, dia guna zawarat. Jadi dia guna, kalau imbangan Arabnya la'an, bukan la'inin. Faham Maksudnya Nabi Muhammad melaknat orang perempuan ziarah kubur, terjemahan harfiah kita. Jadi maknanya perempuan tak boleh ziarah kubur. Kita tafsir lagu tu. Tapi bila kita belajar lagi, dia tak guna zairat, dia kata zawarat. Maksudnya mubalaghah, bersangatan ziarah kubur. Bila masuk bersangatan ziarah kubur, maknanya kalau ziarah biasa ni tak apa. Yang tak boleh ni melampau-lampau ziarah kubur, sampai pergi ke kubur meratap kematian tu. Itu maksud dia. Maksudnya kalau kita pergi ziarah kubur, suami dia matilah, pergi kat kubur tengok, habis-habis menitik air mata, yang tu tak apa. Faham? Tapi ada satu lagi kat kubur, menangis tu, merau, mati tok lelaki aku. Macam dia seorang ada tok lelaki. Orang dia tak ada tok lelaki. Contohlah kan. Yang tu yang dilarang tu. Faham Jadi kita kena faham perkataan yang digunakan oleh hadis tu. Dalam hadis dia guna zawarat, bukan zairat. Dalam hadis ni dia guna la'inaini. Ada riwayat lain kata la'anaini. Dia bezalah segi perkataan. Maksudnya yang penting dua-dua kita kena elak lah. Janganlah kita buat satu benda sampai orang nak maki kita. Tu point dia. Okey. Lepas tu, ni kalau orang belajar ilmu bahasa Arab ni, dia panggil majaz akli, dia panggil. Majaz akli ni bukanlah, kalau kita nak kira orang maki ni kadang-kadang ada part dibolehkan. Ada part dibolehkan. Kan Quran ada sebut, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ayat Quran tu kan. Mereka yang menyembunyikan apa yang telah kami sampaikan daripada petunjuk dan hidayah. Allah Ta'ala bagi wahyu, Allah Ta'ala bagi ilmu, sembunyikan. Orang macam ni mendapat laknat daripada Allah dan juga laknat daripada orang yang melaknat. Faham? Ulama jahat ni kita boleh maki dia sebenarnya. Ulama jahat ni. Betul.
ulama jahat ni sebab dia menyelewengkan agama. Betul tak? Sebab tu Quran kata ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Quran sebut orang yang dapat Allah Ta'ala bagi ilmu, pusing kau lain. Kita cerita kau lain kan. Allah Ta'ala kata ulaika yal'anuhumullah, Allah Ta'ala laknat dia. Tapi Tuhan tak kata sekat tu, tambah lagi wa yal'anuhumul la'inun, melaknatlah oleh orang yang boleh melaknat. Maki ulama jahat. Maki tak ada apa-apa, maki ulama jahat. Yang tak boleh ni tak jahat, kita pergi maki dia. Salah apa? Orang awam biasa-biasa ni kan, dia bukan kena ilmu apa pun, kita pergi maki buat apa? Tu ulama jahat tu kena maki. Jahat mu ni. Gitu. Jadi kalau kita tengok, itu boleh maki tu. Tiba-tiba ada ni kata ittaqu al-la'inan. Macam tak boleh pula. Kan? Jadi kena faham. Itu yang Imam Al-Khattabi kata. Dia kata kat sini majaz akli bermaksud dua punca orang maki. Faham? Punca orang maki ni dua. Nabi sebut dua. Boleh faham kan? Itu yang disebut tu. Yang pertama, jangan buang air besar dekat laluan orang ramai. Satu. Yang kedua, jangan buang air besar dekat teduh orang nak berteduh kat bawah tu. Jangan. Macam pokok tu kan, rindang. Orang kadang-kadang berjalan panas-panas nak berteduh bawah tu. Pergi-pergi dekat ada tahi kat situ. Melompatlah kawan tu. Boleh faham itu maksud hadis tu boleh. Boleh insya-Allah gitu. Okey, kalau kita tengok hadis yang ke-24 yang sebelum ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sediakan bekas air, letak air kencing kat bawah katil. Dalam hadis yang ke-25, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak bagi kita buang air dekat dua tempat laluan orang ramai, satu lagi tempat orang ramai berteduh. Nampak dua. Jadi di sini kita ada nampak unsur kesamaan di antara dua. Elak daripada orang tersilap. Kalau dalam kes air kencing bawah katil tadi, takut terminum. Dalam kes laluan orang ramai dan juga bawah teduhan itu terpijak, tersilap tu poin ni. Faham Itu unsur kesamaan hadis 25 dengan hadis yang ke-24. Boleh insya-Allah. Alright. Pengajaran pada hadis ni kita ni buat tindakan apa pun jangan sampai orang maki kita, kecuali yang dibenarkan. Jadi yang dibenarkan, contoh kadang-kadang kita terpaksa melakukan amar makruf nahi mungkar dan itu menyebabkan orang maki, yang tu tak apa. Boleh faham Kita ni kadang-kadang nak mengajar, orang maki kita sebab kita mengajar, maka itu dibenarkan. Tapi dalam kes-kes yang macam tadi tu, tu jangan. Kalau kita boleh elaklah daripada kena maki. Satu. Yang kedua, dalam hadis ni sebenarnya ada part kita boleh elak benda tu tidak semestinya dengan disebut oleh nas. Kadang-kadang dengan uruf manusia pun boleh tahu benda tu perlu dielak. Kes kencing dekat laluan orang ramai, itu tu kalau Nabi tak bagi tahu, kita tahu. Betul? Nabi tak bagi tahu jangan kencing kat laluan, kita pun tahu. Memang gila kau. Nanti orang terpijak lah, automatik boleh faham kan? Sebab tu kita kena ingat, dalam hukum ada part disebut oleh Quran dan hadis, ada part kita boleh faham berdasarkan uruf masyarakat. Okey, boleh Macam kes Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah. Ada tak nas yang Nabi Muhammad ada bagi tahu, lepas pada aku Abu Bakar jadi khalifah? Tak ada. Tetapi bila dilantik sahaja Abu Bakar sebagai khalifah, Abdullah bin Mas'ud kata ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Apa-apa orang ramai mengatakan ia baik, maka ia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Nabi Muhammad kata, jangan kamu buang air besar dekat tempat laluan orang ramai. Jangan kamu buang air besar tempat orang berteduh. Yang tu kalau kita fikir balik, Nabi tak bagi tahu pun kita tahu. Jangan. Betul tak? Jadi ada part tu kadang-kadang Nabi Muhammad sebut itu, dia bukan isu hukum syariat, tapi itu fitrah manusia pun boleh faham. Boleh InsyaAllah. Alright. Bila sebut tempat teduh ni pula, dia bukan semua tau tempat teduh. Nanti kalau kita semua tempat teduh tak boleh. Lepas tu dalam jamban tu kan berteduh. Wah, jadi tak boleh pula. Jangan nak faham lagu tu. Jadi yang dia maksudkan itu adalah tempat orang berhimpun, tempat yang boleh memberi mudarat kepada orang lain. Itu maksud dia. Kita ni masuk dalam hutan, contohlah. Kenapa masuk dalam hutan? Sebab nak cari balak mana yang boleh terbang.
Contohlah kan. Jalan-jalan tengok mana yang boleh terbang kan. Kenapa terbang balak ni? Memudahkan harimau nak hidup. Contoh bukan betul ni. Tidak ada kaitan mereka hidup dan mati kan. Dia masuk dalam hutan, tengah duk cari-cari kayu balak tu. Rasa nak buang air. Dia pun nak buang air, buah teduh kan. Dia pun baca hadis, Nabi tak bagi. Jadi dia pun buang air, datang seorang mengaji hadis tak habis, haram. Kau tahu atas tu teduh, tak boleh kata dia. Kau atas tu pokok tu. Dia kata tak boleh. Sebenarnya betul ke cara dia faham tu? Tak, dia bukan merujuk pada semua. Dia merujuk adalah tempat orang berteduh, orang ramai berteduh. Tu maksud dia. Boleh faham jangan ada faham literal macam tu. Dia kira ada orang faham literal tau. Ada faham literal macam tu. Yang kedua yang menarik ni dalam hadis ni, Nabi Muhammad SAW menggunakan perkataan yang sopan. Nabi guna kalimah yatakhalla. Nabi Muhammad SAW dia tak kata yataghawwaq. Kalau guna qada hajat ni ghaid, bau berak. Dia tak guna berak, dia guna yatakhalla. Yatakhalla ni asal maknanya menyendiri seorang-seorang. Sebab selalunya orang qada hajat orang seorang-seorang. Ada orang qada hajat ramai-ramai? Tak ada kan. Dia kalau qada hajat ni seorang-seorang. Jadi Nabi Muhammad dia tak guna kalimah yataghawwaq, dia guna yatakhalla. Macam kita lah buang air besar. Betul tak? Tu kita tak kata berak tu buruk. Betul kan? Secara tak langsung Nabi dah ajar pada kita mengungkapkan kata pun ada sopan dia juga. Betul kan? Itu yang kita boleh belajar lah daripada hadis ni, insyaAllah. Habis hadis yang ke-26. Cukuplah lewat dah ni. Anda cadang nak sampai hadis 28. 26 dua hadis juga. Wallahu ta'ala alam. Wallahu alam. Cukuplah. Ada soalan, pertanyaan tak? Hadis ni maksudnya satu isi fa'il ni kan, Lainain. Maksudnya jaga diri kau, jangan kau buat benda-benda sampai orang nak kau. Jadi ilah hadis tu hizab. Ya. Jadi kita kalau baca nampak dia lah anjing kan. Ya. Yang orang buang kita kerja dalam sungai tu. Masuk belaka. Ya belaka lah tu. Balak sampai hanyut kena rumah orang tu semua. Ya belaka. Masuk dalam dia. Dia kata mana hukum ni tidak. Dia macam ni Nanti akan datang nanti hadis yang ke-26, kita akan jumpa tentang saluran air pula. Laluan air. Itu pun dilarang oleh Nabi. Cuma ada pendapatan hadis itulah. Itu hadis yang ke-26. Jadi kita nak timbulkan sini ilat ataupun manat ataupun poin dalam hadis ni yang Nabi Muhammad nak bagi tahu kat kita, jangan buat tindakan yang boleh menyakiti orang lain. Faham tak? Menyakiti orang lain, kalau kita laluan orang ramai, kita berak, itu menyakiti orang ramai. Orang duduk teduh satu tempat, kita buang air kat situ, itu kan menyakiti orang ramai. Yang sekarang ni lagi dahsyat. Macam Ustaz Musa cakap tadi, buang air dekat sungai. Contoh kan, terbang balak, belaka lah tu. Macam tu lah. Faham Kau terbang balak, yang itu lebih memudaratkan daripada buang air di tengah jalan. Faham tak? Dia isu dia kat situ tu lah, menyakiti orang ramai. Itu poin gitu. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Tak masuk juga hadis ni. Ingat nak baca 4 hadis ke ni? Okey, tadi wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.